Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok tentang cecair Octane Booster yang katanya kalau masuk dekat minyak RON 95, dia akan jadi minyak RON 97. Jadi tak payahlah nak pump minyak RON 97 yang mahal tu kan. Jadi betul ke boleh jimat kalau pakai Octane Booster ni, dan tak bahaya ke benda ni dekat enjin kita? Jom kita tengok. Baik, yang pertama sekali, octane rating ni apa dia sebenarnya? Yang dekat petrol pump kita tu tengok ada RON 95, RON 97 dengan RON 100. Orang Malaysia ni pula senang je. Dia tengok RON 100 tu paling mahal, jadi kita automatik ingat RON 100 ni lah minyak yang paling bagus. Siapa yang macam ni? Baik mengaku cepat. Jadi octane rating ni pendek kata adalah ketahanan minyak petrol tu daripada terbakar secara sendiri. Mungkin kalau anda first time dengar rasa macam pelik sikit, sebab ingatkan lagi mahal minyak tu lagi mudahlah dia terbakar. Tapi sebenarnya terbalik. Lagi minyak tu tinggi rating dia, lagi susah dia nak terbakar sebenarnya. Sebabnya mudah saja, molekul minyak yang octane rating dia ni tinggi, dia banyak cabang-cabang dan molekul dia panjang-panjang. Jadi lebih susah nak terbakar. Kalau octane yang rendah pula, cabang-cabang ni kurang, jadi dia mudah terbakar. Jadi apa masalahnya kalau minyak ni mudah terbakar? Okey, dalam enjin kita ni, sebelum minyak tu dibakar, campuran minyak dengan udara tu akan dimampatkan dulu. Proses ni dinamakan compression stroke. Sebelum tu kalau anda nak tahu lagi detail pasal segalanya tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online enjin Zero to Hero, di mana kursus ni anda boleh akses pada bila-bila masa dan dekat mana-mana saja yang anda nak. Kursus ni saya masih tengah rekod lagi, jadi kalau anda join awal, anda akan dapat diskaun mega sebanyak 60%. Memang saya gunakan enjin sebenar yang diambil dari kereta Honda Jazz untuk terangkan kepada anda segalanya yang anda nak tahu pasal enjin ni. Link untuk join saya letak dekat bawah. Okey, jom sambung. Jadi campuran minyak dengan udara ni, kalau kita mampatkan dia, tekanan akan jadi sangat tinggi dan suhu pun akan jadi sangat tinggi. Jadi kalaulah kata sebab tekanan dan suhu yang sangat tinggi ni, tiba-tiba je petrol ni terbakar, tapi enjin kita masih cuba nak mampatkan dia, memang enjin tu akan rosak. Yelah, piston nak ke atas, tapi belum sampai atas dia dah terbakar dulu. Silap-silap boleh bengkok kita punya connecting rod. Kita nak pada setiap masa minyak ni terbakar hanya bila kita betul-betul nak dia terbakar. Sebab tu kita guna spark plug untuk ignite minyak petrol ni. Kita tak nak dia terbakar sebelum spark plug ni menyala. Kalau benda ni berlaku juga, ini yang kita namakan sebagai auto ignition ataupun knocking. Jadi knocking ni memang tak bagus lah untuk enjin. Dan sebab nak elakkan knocking ni lah, orang akan guna minyak petrol yang octane rating dia lebih tinggi. Kalau dekat Malaysia ni RON 97 dengan RON 100 lah. Tapi enjin moden sekarang ni pula, dia memang ada knock sensor, di mana ECU kita akan tahu bila ada knocking dekat dalam enjin kita. Jadi ECU ni pun akan adjust timing-timing yang sepatutnya supaya knocking ni dapat dikurangkan. Kesannya kereta kita tak dapat keluarkan full power lah. Ini tujuannya untuk protect enjin kita tu daripada knocking yang boleh merosakkan enjin. Tapi untuk kebanyakan kereta, guna minyak RON 95 pun dah cukup bagus dah, tak ada knocking. Cuma kereta yang high performance ataupun supercar saja yang perlukan octane rating yang tinggi macam ni. Sebabnya enjin supercar ni memang dicipta untuk keluarkan power yang sangat banyak. Jadi tekanan dengan suhu enjin diorang ni lebih tinggi daripada enjin biasa. Dan kalau tekanan dan suhu ni tinggi sangat, memang akan berlaku knocking kalau guna octane rating yang rendah. Jadi kalau ada orang kata guna RON 97 ni lebih power dari guna RON 95, sebenarnya bukan minyak tu yang lebih power, sebab calorific value dia sama je, tak banyak beza. Cuma enjin dia tu boleh push lagi banyak power sebab ECU detect yang knocking tak berlaku sebab guna minyak RON yang tinggi. Jadi sebelum sebut pasal nak guna octane booster, perkara ni nak kena clear dulu. Jadi untuk kereta yang bukan kereta performance, memang tak perlukan RON 97 dan tak perlukan octane booster. Even RON 95 tu pun dah kira tinggi lah tu octane rating dia. Minyak tu pun murah sebab subsidi, bukan sebab dia tak bagus, betul tak? Tapi katakanlah owner Porsche contohnya, dia nak jimat sikit masa RON 97 tengah mahal.
Jadi dia pun gunalah RON 95, lepas tu masukkan Octane Booster ni. Anda rasa dia akan dapat tak performance RON 97 tu? Atau kalau kata kita saja je lah nak masukkan Octane Booster ni dalam kereta kita, anda rasa sama tak dengan kita pump terus RON 97 tu? Baik, Octane Booster ni pun sebenarnya ada banyak jenis lah dari segi kandungan dia. Ada yang base dia etanol, ada yang reformate, ada yang super butol, ada yang diisotobutylene. Nak sebut pun susah. Dan ada beberapa jenis lagi. Dan memang dah ada researcher yang test guna Octane Booster ni pada RON 91 dengan RON 70, dan diorang nak tengok berapa banyak RON ni boleh naik. Jadi result pertama yang diorang dapat adalah setiap jenis Octane Booster ni tak sama kesan dia pada octane number tu. Dan satu lagi, diorang perasan yang Octane Booster ni kesan dia lebih tinggi pada minyak yang RON dia memang rendah. Maknanya antara RON 70 dengan RON 91 tu kesan dia lagi berkesan pada RON 70. Jadi kalau kita extrapolate data ni, bila guna dekat RON 95 dekat tempat kita ni, kesan dia sebenarnya semakin sikit lah. Kemudian kalau guna ethanol base Octane Booster, untuk naikkan daripada RON 91 ke RON 95, konten Octane Booster ni mesti 10% dari konten minyak dalam tangki kita. Ini lagi satu masalah kan. Ini the best result lah yang diorang dapat. Kalau guna base lain macam diisobutylene, lagi sikit kesan dia naik sampai 93 je. Tapi 10% ni cuba anda bayangkan. Katakanlah Myvi full tank 36 liter. 10% dari 36 liter ni adalah 3.6 liter. Kalau booster yang brand bagus dekat Malaysia ni yang 150 ml tu saja, dekat Shopee dah RM70. Nak dapat 3.6 liter, nak bagi cukup 10% tu, nak kena beli 24 botol. Kalau sebotol RM70, 24 botol ni RM1,680. Ini baru nak naikkan beberapa poin RON saja. Kalau RON 95, masukkan 24 botol ni pun belum tentu jadi RON 97 sebab lagi tinggi base RON ni, lagi kurang berkesan Octane Booster ni. Ini kalau base dia etanol lah. Kalau chemical lain tu saya tak boleh cakap sebab tak ada data. Jadi kalau ikut harga ni, baik pump 97 je kalau nak sangat guna minyak tu, betul tak? Itu kalau tangki Myvi. Kalau tangki Honda Accord contohnya 56 liter, lagi banyak nak kena pakai. Jadi saya estimate kalau satu botol 150 ml tu bolehlah naikkan sikit poin beberapa RON tu. Memang dengan satu botol tu dia tak naik sampai RON 97. Of course, penjelasan pasal RON dan sebagainya ni saya jelaskan dengan lebih detail dalam kursus online Engine Zero to Hero tadi. Link untuk join saya letak dekat bawah. Jadi kalau anda nak guna Octane Booster ni, pastikan anda pilih jenama yang memang dah terkenal, kita dah familiar, supaya kita confident yang konten dia ni okey. Banyak juga Octane Booster ni yang konten dia bukan-bukan, sampai ada yang carcinogen pun ada. Maknanya kalau kita hidu asap dia boleh trigger cancer. Jadi nak kena berhati-hati. Satu senario yang paling best dan paling sesuai untuk guna Octane Booster ni, contohnya lah kalau anda pergi travel ke Thailand contohnya, naik kereta. Dekat sana, minyak dia RON lebih rendah dan mahal pula tu. Jadi kalau risau, bolehlah letak Octane Booster. Dekat Malaysia pula, unless kereta anda tu high performance car dan memang nak masuk track day contohnya, barulah guna minyak yang RON tinggi, dan kalau tak puas lagi, tambah lagi Octane Booster. Kalau macam saya, setakat guna kereta hari-hari, pergi balik kerja je, memang tak berbaloi RON yang tinggi-tinggi ni. Plus kita tak tahu kesan jangka panjang kepada enjin kita. Sekali lagi, diskaun mega 60% menanti anda yang join awal kursus online Engine Zero to Hero. Link untuk join saya letak dekat bawah. Jemput tonton, banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.